Kerja hampa tengok saja dan hampa kena isi. Apa yang hampa nak isi? Putaran 90 darjah ke 180. Kalau tak, kalau dia 90, dia ikut arah jam ke dia lawan arah jam. Kemudian last kali ayat dia adalah pada pusat dash. Pusat tu pun kita nak cari. Maksudnya yang dash tu semua adalah benda yang kita nak cari. Tapi kalau saya tak tahu cari tu tak apa. Kalau tak tahu cari tak apa. Abaikan. Hentamlah apa-apa pun pusat. Sebab kalau hampa boleh buat 2 ayat depan tu, putaran 90 darjah ikut arah jam, hampa dah dapat 2 markah. Okey. Yang keempat ni penting. Cikgu nak kalau boleh hampa skor 3 markah sebab dia tak susah. Iaitu dia panggil pembesaran. Pembesaran ayat dia dengan faktor skala. Okey, faktor skala dash kita nak cari pada pusat dash juga. Okey, so ayat ni hampa catat siap-siap dalam buku modul hampa. Catat siap-siap supaya lepas ni kalau nak buat hampa dah tahu dah ayat apa. Okey. Boleh kan ni? Boleh. Ustaz nak tulis. Boleh cikgu. Tulis dulu dalam kamu punya buku tu. Modul. Dah cikgu. Okey, dah? Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok soalan. Macam mana yang kita nak buat tu. Okey, dia kata okey, kita tengok soalan. Dia kata kat situ, first, trapezium ABCD. Jadi hampa kena cari kat mana ABCD. ABCD dia kata, ABCD ni ialah image bagi EFGH. So, kat sini, first kali hampa kena decide dulu. Siapa image, siapa objek. Dapat jawab. ABCD ialah image. Okey, jadi bila hampa tahu ABCD tu image, hampa tulis dulu kat sini I. Jadi siapa objek dia mula-mula? Ni dia bagi tahu lah. EFGH. Jadi hampa tulis kat sini O. Maksudnya EFGH adalah objek asal. Kemudian dia jadi ABCD. Okey, sekarang cikgu nak tanya hampa lah. Dari O jadi I. Dari objek tu jadi image yang pertama. Dia buat apa sebenarnya? Adakah dia pantulan, putaran ataupun pembesaran? Pembesaran ni macam mana? Pembesaran ni bila ada satu benda tu kecil, tiba-tiba dia jadi besar, dia pembesaran. Ataupun satu benda dia besar, tiba-tiba dia jadi kecil, dia pun pembesaran. Jadi sekarang cikgu nak tanya. Kat sini. Pantulan. Dia apa? Dia ialah pantulan. So, hampa boleh cam kan kalau hampa tengok ni. Kenapa kita kata dia pantulan? Macam tengok cermin kan? Sebab dia sama. Dia sama. Lepas tu dia pusing je. Maksudnya dia ialah pantulan. Jadi sebab tu cikgu kata bila hampa tahu benda tu pantulan, hampa tulis dulu. Hampa dah tahu dah tu pantulan. Okey. So hampa tulis pantulan. Ambil ayat dia tadi. Pantulan pada garis. Okey, sekarang kita nak cari garis tu. Okey, sebenarnya pantulan ni tak susah pun nak cari garis dia. Senang je. Apa hampa buat ialah
hampa pilih satu bucu. Okey, contoh cikgu ambil warna hijau ni. Daripada sini, hampa pilih satu bucu dekat objek. Contohnya cikgu saya nak titik ni. Okey, titik F. Titik F ni, cikgu nak tanya hampa. Titik F ni, bila dia dah tengok cermin, dia kena pantul, dia ada kat mana? Siapa dulu kita yo? Dia ada kat B. Pandai. Okey, bagus. Maksudnya dia ada kat B. Saya pun tak tahu dia kat mana. Okey, dari F dia ke B. So apa hampa buat ialah hampa ambil pembaris, hampa cantum dua-dua titik tu. Ya. Okey, hampa cantum dua-dua titik tu. Kemudian hampa kirakan berapakah kotak dia? 4. 4. Okey, pantulan adalah satu cermin yang dia memotong tengah-tengah. Jadi kalau 4, kalau kita nak potong tengah-tengah, dia dah jadi berapa kotak? 2. 2. 2. Okey, jadi dia akan potong dari sini. Okey. Kemudian macam mana kita nak baca garis dia? Garis dia ada dekat nombor berapa ni yang cikgu bulatkan? 1. Paksi apa? Pasti X. X. Jadi pada garis X sama dengan 1. Itu je kalau untuk pantulan. Kalau hampa boleh buat ni, 2 markah dalam tangan dah. Okey? Maksudnya X cikgu. X sama dengan 1. Okey, satu lagi cikgu nak tanya kamu. Kalau kata macam ni, cerita dia pula. Okey, cerita dia jadi macam ni. Okey, katalah cerita dia potong kat sini. Potong dekat warna oranye tu. Yang itu kita nak kira macam mana? Apa paksi pantulan dia? Pantulan pada garis Y3. Y sama dengan Sama dengan 3. 3. Y sama dengan 3. Okey, boleh faham macam tu? Boleh. Okey. Jadi kat situ adalah jawapan untuk U. Pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey, next. Apa kita nak buat ialah kita tengok ayat yang kedua ni dia kata apa. Trapezium QDSR. QDSR ialah image bagi trapezium ABCD. Sekarang ada satu lagi proses berlaku di mana QDSR tu dah jadi image, ABCD tu dah jadi objek balik. Jadi kat sini kita tukar set dulu. Okey. Kita tukarkan dia ni. Dia ni dah jadi objek. Dia ni dah jadi image. Okey. Sampai sini hampa boleh dapat tak? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okay, maksudnya sekarang dia dah tukar dah. Jadi ABCD jadi objek. DSRQ tu dah jadi image. Okey, soalan cikgu. Apa yang dia buat? Dia buat Dia pantulan. nak pembesaran. Dia buat pembesaran. Kenapa? Sebab satu benda yang kecil tiba-tiba jadi besar, dia ialah pembesaran. Jadi kita masukkan ayat dia kat sini. Ikut balik skema tadi cikgu bagi tadi. Pembesaran dengan faktor skala. Okey. Sekarang problem kita ialah nak cari faktor skala. Okey. Sekarang kita tengok dia dah jadi pembesaran dengan faktor skala.
Okey. Pembesaran dengan faktor skala. So sekarang kerja kita nak tahu faktor skala tu macam mana nak cari? Tengok kat email kot cikgu. Okey, faktor skala. Cara untuk mencari faktor skala senang saja. Kita tengok faktor skala ni dia punya huruf adalah K. Formula dia adalah panjang imej bahagi objek. Jadi cara nak ingat dia K/I/O. Image bahagi objek. Okey, tadi kita dah tahu dah kan? Yang besar tu image, yang kecil tu objek. Jadi pilih satu sisi. Pilih satu sisi. Contohnya cikgu kata cikgu nak ambil sisi ni, SR. Berapa kotak SR tu? 2. Dua. Okay, 2. Pilih sisi yang sama juga dekat objek. Apa dia? CD. CD. Okey, pandai. DS. CD ya. Dia nak CD? Betul. Dia sama. Mesti kena pilih sama. Hampa tak boleh pilih yang ni, hampa pilih macam ni. Yang ni hampa pilih macam ni. Tak boleh. Dia kena pilih yang sama. Berapa kotak pula ini? 1. 1. Tadi cikgu kata nak cari faktor skala imej bahagi objek. Imej berapa? 2/1. 2. Objek berapa? 1. Jadi 2/1. Kalau 2 bahagi 1 dapat berapa? 1. Cuba tekan kalkulator. 1. 1. 2. Belum lagi cikgu dapat. Wah. Berapa? Wah. 2. Okey. Jadi faktor skala dekat sini berapa? Ialah 2. Tak payah yalah dah. Tak payah tambah ayat dah. Cikgu bagi tu dah ikut skema dah. Pembesaran faktor skala 2. Sambungan ayat dia apa? Pada pusat. Pusat. Okey. Sekarang kita nak cari pusat pula. Nak cari pusat tu tak susah. Sebab tu kata pembesaran ni tak susah. Okay. Nak cari pusat, apa hampa buat ialah ambil baris. Hampa cantumkan 2 bucu yang sepadan. Dengar cikgu tu ya. Cantumkan 2 bucu yang sepadan. Okey. Contohnya, cikgu kata cikgu nak bucu B. Bucu B, masa dia kecil. Masa dia besar, dia ada kat mana? D. D. Tak, D. Yang jumpa 2 bucu, ambil pembaris, buat satu garisan yang panjang. Buat panjang tak cukup. Okey. Okey. 1 baru. 1 tak cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Pilih lagi 1 bucu. Contohnya cikgu kata cikgu nak bucu bucu apa yang senang? Bucu dia dah besar. Dia kecil dia jadi bucu apa? Mana yo? Bucu apa yo? Apa Q. itu? cikgu. A. Ambil pembaris, cantum lagi. Buat garis. Okey. Garis. Nanti hampa akan jumpa dekat mana 2 garis tu dia bersilang. 2. Cikgu. 2. Apa koordinat dia kat sini? X. X ialah 2. 2. Y berapa? Y 0. Ingat tak itu cikgu ajak macam mana nak baca titik kalau kat sini? Ingat. 2 kosong. Sebab apa 2 kosong? Sebab X tu ada nilai 2. Y tak ada nilai, kosong. So 2 kosong. Jadi, so dia punya ayat dekat sini, pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 2 kosong. Okay. Boleh dah dapat 3 markah. Macam mana dia bagi markah yo? Macam ni. Pembesaran saja 1 markah. Sebab tu cikgu kata, contohnya macam Christine ke, kalau tengok macam Wan. Kalau Wan tengok je, Wan rasa oh ini pembesaran sebab cikgu dah bagi tahu dah. Kecil jadi besar. Wan tulis je pembesaran. Boleh tolong dah bantu Wan untuk dapat 1 markah. Kalau Wan tak mau buat ayat-ayat yang lain.
Tapi yang lain ni, Oh. kalau boleh cubalah. Pembesaran tak susah, senang je. Pembesaran dengan faktor skala. Faktor Ya. skala terus masuk formula K sama dengan I per O. Okey, dah dapat faktor skala. Pada pusat pun senang je, cari dua bucu yang sama, gariskan. Buat dua garisan, kat mana dia bertindih dapat. Tapi kalau tak boleh juga, stuck masa dalam exam, tulis je. Hampa nampak hampa tulis, dapat dah 1 markah. Okey, Oh, so okey, dengan cikgu. faktor skala 1 markah, pusat 1 markah. Sama juga pantulan kat sini 1 markah. Kalau tak tahu pun paling-paling busuk pun tulislah pantulan. Jangan tak tulis. Bila hampa tulis pantulan, InsyaAllah hampa boleh skor 1 markah juga dengan hampa Oh, tulis. tulis pantulan je. Ya, tulis pantulan je dapat dah 1 markah. Okey, cikgu. Okey? Boleh? Okey. Okey. Jadi pada garis pun dapat 1 markah lagi. So kat sini je dah peruntukkan 5 markah. Kalau hampa boleh buat. Tak tu cikgu kata tak susah. Tengok je. Tengok. Perhati betul-betul pantulan ke apa ke. Tulis. Okey? Okey. Yang tu, setakat tu je cikgu nak ajak. So jadi setakat tu hampa dah boleh skor. Tadi macam hari tu sini kita dah skor 4. Okey. Sini kita dah skor 4. Sini kalau kita boleh skor 5, kita dah dapat 9 dah. So sebab tu cikgu kata paling-paling busuk pun 5 ataupun 4 tu hampa boleh dapat dah. Tulis je. Okey. Boleh? Boleh. Ada tak kita tak discuss? Yang ni cikgu bincang dah kali ni. Tu cikgu kata mana yang mana? Yang graf ah. Yang ni tak buat lagi, cikgu kata nak buat sama-sama. Okey, baguslah. Okey, yang ni cikgu nak ajak buat sama-sama. Kat sini markah dia ada 6. Tetapi cikgu buang yang lain, cikgu nak hampa jawab yang ini je. Maksudnya dia boleh tolong kita untuk tambah 1 markah. Okey. So kalau kat sini soalan untuk set 1 ni dia bagi graf laju masa. Okey, dalam graf laju masa, cikgu cerita sikitlah. Macam mana tu dikatakan graf laju masa? Macam kita bawa motor, kalau kita bawa motor ada tak meter laju tu? Ada? Pulas minyak tu kita tahu, laju sangat bawa ni. Macam tu. Yang meter duk keluar 40 km sejam, 50 km sejam. Itu adalah laju. Jadi dekat sini, daripada laju tu dia boleh bentuk graf. Okey, bila dia dapat graf, dekat sini kita nak tahu dekat manakah laju seragam. Kita nak tahu kat mana laju seragam. Laju seragam tu contohnya katalah kita mula start motor. Kita start motor brum brum brum, kita pun mula pulas minyak. Dari rumah kita nak keluar kosong, kita pulas minyak okey 20 km sejam. Lepas tu kita pulas lagi pederas lagi 30 km sejam. Kita pulas sampailah kita dah rasa selesa, kita akan maintain je laju kita tu. Betul tak? Kita okey 50 km sejam ni okey cun dah. Aku bawa 50 km sejam. Mesti dalam kita duk bawa 50 km sejam tu, mesti ada masa kan? Ada masa yang kita duk maintain je laju kita tu. 50 tu kita bawa. Lepas tu hampa tengok, oi cikgu saya rasa tadi saya bawa 50 km sejam dalam masa 10 minit 10 minit saya bawa 50 km sejam. Lepas tu saya nampak ada anjing duk kejap saya dan dah saya pula laju sikit. Contoh cerita dia macam tu lah. Ataupun saya nampak polis kat depan saya slow. Maksudnya kat situ dah tak jadi laju seragam. Laju seragam tu yang kat 10 minit tadi tu. Dalam tempoh 10 minit, hampa duk bawa 50 km sejam. Kat situ kita panggil laju seragam. Yang tu kalau cerita. Tapi kalau dalam graf, dekat mana graf dia yang straight saja, kat situlah berlakunya laju seragam. So, kalau kat sini, yang cikgu buat line warna kuning ni adalah kat situ berlakunya laju seragam. Soalan nak laju seragam. Jadi laju seragam, kat sini kolom laju, cikgu tengok berapa laju dia? 20. 20. Jadi hampa just tulis lah 20. Apa unit dia kat sini? MS MS. negatif 1. So hampa tulis je lah 20 MS negatif 1. Cikgu, saya rasa saya tak yakin lah nak tulis unit. Tak apa, tak payah tulis. Tulis 20 pun dapat dah 1 markah. Yang penting hampa kena faham kat mana laju seragam. Okey, selain daripada laju seragam, kalau dia tak tanya laju seragam, dia suka tanya macam ni. Nyatakan, ini hampa catat dalam buku. Nyatakan tempoh masa
Nyatakan tempoh masa pada seragam. Nyatakan tempoh masa pada laju seragam. Okey. Apa beza dia dengan soalan tadi? Soalan tadi tanya terus laju seragam berapa? Berapa laju dia? Tapi soalan yang ni dia tanya tempoh masa. Bila tempoh masa, kita kena ambil bahagian masa pula. Ambil kat bahagian masa, berapa macam tadi cikgu kata kan? Intan bawa motor 50 km sejam dalam tempoh berapa masa? Contoh Intan kata tadi, saya maintain laju 50 km sejam dalam masa 10 minit. Jadi cikgu nak tahu tu berapa masa tu. Dalam cerita ni pun sama. Kita nak tahu berapakah tempoh masa yang dia gunakan untuk bawa dalam laju seragam. So dia di antara 16 sampai 28. Jadi kita kena cari beza dia. Beza dia kita kena buat apa? Tolak. So 28 tolak 16. Berapa kita dapat? 12. 12. Sini aku nak cerita lah. Sini aku nak bagi cerita. 12 apa? S. Macam cikgu tahu kat sini ada tulis. Kalau tak yakin tak payah tulis. Dah tahu dah 12 tulis 12 aja. Okey. Boleh? Apa boleh beza tak dua-dua soalan ni? Boleh. Boleh. Boleh ya? Satu dia tanya laju seragam, ambil terus laju. Kedua dia tanya tempoh masa, ambil masa dia tu tolak yang belakang tolak depan. 28 tolak 16. Okey? Boleh. Okay, boleh? So yang tu dia untuk set 1. So kita dah selesai dah set 1. Masih ada lagi yang tak hantar lagi. Nanti tolong hantarlah semua set 1 sebab cikgu nak semak, cikgu nak tengok berapa markah boleh dapat. Semalam cikgu bagi tak tahu. set lagi. Cikgu dah ni lah. Saya tak set lagi. Tak apa-apa cikgu bagi masa dalam minggu ni lah. Dalam minggu ni maksudnya kita adalah set 1. Okey. Kemudian untuk hari ni hampa just tengok set 2. Ambil soalan nombor 1, buat jawapan, hantar dalam grup. Tu yo. Tu je. Okay, boleh? Okay, so itu saja untuk kelas kita. Kita jumpa lagi